Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ta'arina. Dan kedelapannya iradah, artinya wajib bagi Allah Ta'ala itu ada sifat iradah, artinya kehendak, yakni berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengajanya Ta'ala. Yang sifat ini berdirilah sifat iradat itu pada zatnya Ta'ala yang menentu ia dengan iradatnya pada azali akan mungkinan yang berlawanan dengan setengah barang yang harus atas itu mungkinat. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dan pemberian daripada Dia juga masih ada kita hari ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia Dia juga lah beri kita Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah. Dengan Islam diberi kat kita ni, Dia telah mudahkan kita pula untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia Dia lagi diberi kita kesedaran untuk nak belajar dan faham perjalanan agama, khasnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan belajar dan memahami, mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu boleh mengenali dialah seabdul makhluk. Dan banyak kita berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, ada kehendak dan haloba untuk datang majlis yang sangat mulia. Mudah-mudahan terus diberi taufik hidayat sentiasa hingga selama anugerah Allah Ta'ala kepada umur kita yang ada. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kita kata dia ke-8, iradah. Kita nak sambung ni, nak meneruskan bicara kita macam mana nak kenal Allah. Allah wajib dikenal, wajib dipaham, wajib kita perasan dengan Dia. Walaupun Allah Ta'ala tak boleh nampak dengan mata, tapi mesti di hati kena rasa, dan mesti celik hati sanubari kita kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Wajib atas kita jadi fardu ain untuk belajar dan menuntut ilmu, khasnya dalam bab ilmu akidah ni, sehingga kewujudan Allah Ta'ala terserlah, itu kot bahasa dia, sehingga kita faham segala makna yang sepatutnya dipaham, khasnya pada kalimah la ilaha illallah, yang antara lain kalau sebut dengan intipati kandungan la ilaha illallah tu apa dia?
Maksud la ilaha illallah ni adalah satu pernyataan yang kita ni sentiasa sedar ke Tuhan, ke Allah Ta'ala. Ya Allah sajalah memiliki sifat-sifat kesempurnaan dari sudut zat, sifat, perbuatan, milik. Dia juga ilah. Selain daripada Allah Ta'ala bukan ilah. Besar sekali bila sebut macam tu. Bila kata Allah ilah ni, maksudnya sedar ke dia dah dia wajib wujud. Ada beberapa bab kita dah belajar. Wujud dia pula sedia. Kita asal tak wujud. Wujud kita pun baharu. Baharunya kita mendalilkan kidamnya dia. Binasanya kita mendalilkan baqa'nya dia. Berubahnya kita mendalilkan daim atau al-baqi pada dia. Kepada la yataghayyar. Berhajat dan memerlu kita kepada dia, dalil kepada dia tak hajat kepada kita. Ada beberapa perkara kita dah sentuh tu, nisbah kita nak seterusnya nak belajar ni adalah sifat yang seterusnya yang mesti kita kena faham dan jadi fardu ain, bahkan sabit dengan dalil akal nakal. Sifat ni mesti disabitkan, diisbatkan, yakinkan memang sabit di zat Allah Ta'ala. Jadi antara makna la ilaha illallah tu mensabitkan sabit zat yang bernama Allah. Allah tu nama bagi zat yang kita duk kata dialah ilah tu. Antara sifat yang kita nak sambung ni, sifat kedua mengikut tertib zikri, tertib ta'akuli adalah iradah. Kita dah belajar kudrat. Semestinya ada kita mendalilkan ada yang mengada kita. Itu pasti. Walaupun kita tak pernah lihat, tak pernah sedar siapa mengadakan kita. Yang inilah kewarasan akal yang mesti ada pada kita, yang mesti kena waras dan sedar sentiasa. Yang kita ni mesti ada yang menjadikan kita tu adalah Allah yang Maha Pencipta. Wajib sedar, wajib belajar. Itu yang berulang-ulang kali kita disuruh sebut zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dilaungkan azan, ada waktu sembahyang 5 kali, 5 waktu, kitabah mawquta, kefarduan yang ada tempoh masa yang tertentu tu, supaya always remember Allah Ta'ala. Kerap kali ingat Allah, lupa ingat. Jadi sembahyang 5 waktu dalam waktu tertentu tu reminder pada kita untuk kita sentiasa ingat Allah Ta'ala. Bahkan ingat Allah Ta'ala ni, kewajipan kita mengenal Allah Ta'ala ni bukan saja dalam waktu tertentu, tapi kena kalau boleh setiap masa. Dan ingat Allah Ta'ala kena ingat yang banyak, ingat yang sentiasa, ingat yang kekal, ingat sampai mula-mula ni dengan ilmu, lepas tu kenal sampai cinta yang amat sangat. Itu kot bahasa dia. Isyarat Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman ni kalau betul-betul tasdik, yakin ke Allah, kenal ke Allah, faham ke Allah Ta'ala, dia akan jadi sangat kasih ke Allah Ta'ala. Kita belum lah macam tu pula. Muka sekupang kita ni banyak lagi kita kena belajar nak faham. Tapi ilmu kena belajar dan kena faham. Inilah tuntutan yang Allah Ta'ala perintah kat kita, yang kita kena cari sedaya upaya, kederatkan segala masa dan jiwa raga supaya boleh mengenal Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Wajib tu, bukan sunat, bukan sunat kifayah, fardu kifayah, tak fardu ain. Pula tu dah belajar, kalau faham pun bukan dah lepas selesai dah, pasal dah belajar, pasal mesti jadi terpelajar. Terpelajar itulah atas istilah ulama disebut arif dengan Allah Ta'ala. Orang yang kenal Allah Ta'ala, sedar Allah Ta'ala, bahkan full precaution pada Allah Ta'ala.
Walaupun jasad dengan makhluk, hati sentiasa dengan Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala kurnia kita hal tu. Dan kita duk belajar ni adalah seterusnya nak memahamkan mengikut tertib akli, dan ada dalil nas daripada Quran sendiri menunjukkan yang ni mesti Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Mustahil tak ada sifat ni pada Allah Ta'ala. Baik, mengikut senarai tertib zikrinya ke-8. Saya ada sebut tertib yang ada dalam kitab tak mendalilkan Allah bersifat ni dengan bertertib. Tidak. Tapi tak dapat tidak kena tertib, pasal kita tak mampu nak sebut sekali segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Kita kena sebut satu. Cuma nak sebut satu-satu mana dulu, tu yang kita baca ni mengikut tertib atas sebut ulama. Dia susun ni mengikut mana prioriti yang lebih besar. Atas nama tertib ni dipanggil tertib. Kalau saya kata itu, saya nak tanya ya. Dia nama tertib akli, tertib ta'akuli. Mengikut bahasa orang putih ni panggil apa? Sequence berfikir. Sequence berfikir. Pasal kita ni Allah Ta'ala bagi satu nikmat besar, ada akal diberi kat kita. Dengan akal tu diberi pada kita kebolehan untuk boleh mengenal dia, boleh faham ke dia, boleh sedar ke dia. Memang dia bagi hal tu. Cuma dia tak dapat free. Iman macam ni saya juga pernah sebut. Iman macam ni lah iman kasbi yang dituntut kat kita cari. Isman kasbi ni, istilah kasab tu ditaklif kat kita. Kita dah belajar bab usaha ikhtiar. Yang antara ikhtiar yang wajib kita usahakan ialah kena kenal Allah Ta'ala, iman dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, tasdik dengan Allah Ta'ala. Wajib. Cari makan pun tak wajib macam tu. Cik makan pun tak wajib macam tu. Biar tak makan tapi kenal Tuhan. Jangan makan sampai tak kenal Tuhan. Biar tak makan tapi tauhid ke Allah Ta'ala. Jangan duk makan tapi tak pernah sedar pun apa yang kita dapat ni pemberian Allah. Itu masalah tu. Jadi siapa-siapa yang duduk tempat tu maksudnya bermasalah, wajib hilangkan masalah ni. Masalah COVID pun orang selesai kan. Air panas lah, lemon lah, batu sauda lah. Vaksin kau ubat racun. Carilah, memang dia adalah penawar. Dia adalah ubat. Tu pun bukan fardu ain. Bahkan tambah COVID, tak cari ubat pun sembuh ya. Tapi iman tak cari tak dapat. Dengar saya sebut, duk cari pun bukan senang nak dapat. Duk usaha pun macam-macam halangan yang kita akan rasa kepayahan untuk menghasilkan iman dan dapat iman. Nak kena belajar ilmu iman. Macam mana nak ikhtiar dapat iman. Hukum berdoa itu. Duduk beriman, diri beriman, baring beriman, sihat beriman, gelap beriman, mengaji beriman, tak mengaji pun beriman. Wajib tu. Wajib. Takkan bila mengaji baru beriman, tak mengaji tak beriman. Ni mana orang itu? Sihat beriman, sakit beriman, kaya beriman, miskin beriman, apa saja beriman. Walaupun di luar ni macam-macam hal, tapi kat kita ni mesti perbetulkan kita punya perjalanan hidup. Khasnya perjalanan hati kita wajib tasdik, yakin, yang mesti tasdik qalbi, ikrar bil lisan satu hal, dan mesti bersama dengan ikrar bil lisan mesti ikrarun bil lisan, takrirun, tasdiqun bil qalbi, membenarkan di hati. Nah, macam mana boleh membenar tu? Caranya ni kita belajar disiplin-disiplin. Apa dia sifat-sifatnya? Sifat ni kita boleh faham kepada zat. Sifat ni mendilalahkan, mendalilkan
memahamkan kita, dia sains kepada zat. Yang kita ni adalah sains kepada af'al Allah Ta'ala. Yang kita ni adalah milik, kita ni dimilik oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah bagi jadi kita. Allah adalah dia khalik kita. Jadi tentulah ada perbuatan al-khalqu. Dialah khaliqus samawati wal ard. Bila dia khalik, tentu sabit kudrat. Untuk kita bicara tu. Bila dia yang mencipta kita, tentu dia ada kederaan, ada kuasa. Lepas tu, ni sama. Bila ada kuasa, apa yang mesti ada? Mesti ada iradat. Takkan dia buat kita, dia tak ada kehendak buat kita. Bercerita je. Kita nak mengaji pun kita ada kederat. Dah ada kehendak kita nak mengaji. Nak tunggu berapa hari tak ada ni. Kan nak tunggu kan. Ada iradah namanya. Bila ada iradah, memang nak tunggu tu, yang tu ada pula kederat. Dan kenapa kita ada kederat? Pasal ada iradat main mana? Pasal ada ilmu kita. Rupanya faham kita yang ni mengaji, yang ni belajar, ni fardu ain dah aku nak kena belajar. Sikit saya sebut dari sikit dah berfikir macam tu. Yang ni yang ulama ajar kat kita supaya dengan apa yang dia ajar ni, supaya kita boleh mengenal Allah Ta'ala, hati tu boleh faham ke dia. Sebab Allah Ta'ala bagi akal kita sangat sempurna. Sangat sempurna. Kita wajib mengaku tu, memang Allah Ta'ala bagi kita akal sangat sempurna. Dia beri pada kita akal kita ni keupayaan untuk mengenal dia. Memang dia bagi boleh saja, boleh. Cuma kita guna tak guna, buat tak buat, pakai tak pakai. Bila kita tak pakai, walaupun duduk dalam bukit, buhui bahasa gitu kan, tak bermanfaat. Pasal kita tak pakai. Masuk dalam bukit tu, kita ilmu ada nak mengenal Allah, dah belajar dah pun, tapi kita tak ingat Allah Ta'ala, tak latih diri ke ingat Allah Ta'ala, tak usaha untuk ingat Allah Ta'ala, tak tawajuh hati ke Allah Ta'ala, tak buat sebab-sebab untuk tasdik hati ni sedar ke Allah Ta'ala, tak bermanfaat ilmu walaupun ada. Satu, manusia semua binasa melainkan amin, melainkan alimun. An-nasu halka illal alimun, al-alimuna halka illal amilun. Manusia semua rosak, hancur, binasa, jahannam habis, melainkan orang yang ada ilmu. Disyarah oleh ulama, ilmu apa ni? Illal alimun. Alim apa? Alimun billah. Yang tu saja yang tak binasa. Dan alim billah ni juga binasa. Al-alim halka illal amilun, orang yang beramal. Khas amal kita sebut ni amal apa? Amal iman. Amal iman bukan amal mulut. Amal iman, amal qalbi. Bila qalbi itu iman, ada mazhar iman, penzahiran iman tu ada. Zikir, apa dia? Fikir, taat, junjung perintah, tinggal maksiat, suka nak buat perintah Allah, benci kepada apa larangan Allah Ta'ala. Tu mazhar iman, tanda-tanda iman. Ada kelazatan iman. Iman. Kalau steam macam ni masalah apa ni? Ngantuk, tidur, letih, buat apa kerja sangat? Buat apa? Tukang wiring, pasal aircon. Mau letih steam macam ni pasal apa? Contohlah mengaji steam elok, makan elok ya. Menunjukkan ada benda yang something wrong kat kita tu. Makan cari. Habis nak kenal orang Ta'ala tak cari. Maksudnya ada masalah tu, something wrong tu, something wrong. Mesti dia tak kena. Tak kena itulah yang kita kena belajar dan yang kena faham. Inilah jalan-jalan nak kenal Allah Ta'ala. Selagi kita tak boleh mengiktiraf diri kita ni lalai memang lalai tu. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita, bagi taufik hidayat pada kita. Dia bagi tahu hidayat, bagi taufik pula. Maksudnya dia tunjukkan kita jalan betul, bagi kedekat pula untuk boleh ikut ke benda yang betul tu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi atas kita nak bicara ni ikut sikun ta'akul, sikun berfikir. Ada tertib akli, tertib ta'akuli.
Nombor 8. Allah Ta'ala dia tak ada nombor-nombor ni sifat-sifat. Bahkan istilah zat, sifat, af'al, milik, asar, yang tu pun tak ada tertib. Maksud apa? Allah tak ada istilah tertib kat dia. Tapi tak dapat tidak, proses nak sampai ke dia ada tertib. Kat kita ada tertib, kat Allah tak ada tertib. Maksud tak ada tertib tu, kena faham kita belajar ni kaifiat kita belajar nak kenal Allah Ta'ala. Ada pun Allah sebenarnya dia tak ada istilah tertib, wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis. Itu pun satu hal juga, sebut bilah sekali lalu gitu. Satu, Allah Ta'ala tak ada istilah dulu, kemudian sabab, musabab, dia ada bahan mentah, perlu masa, tempat. Subhanallah. Maksudnya apa? Allah itu bukan sifat Allah, tu sifat makhluk. Allah bukan makhluk. Baik, menyambilnya sebut ada pelajaran bedah belajar. Khas nak sebut sifat 8, nama dia iradah, kudrat, iradat. Dah hafal satu hal, nak ambil faham. Baik, jadi atas nama iradat ni sifat wajib pada Allah Ta'ala. Jadi apa maksud iradat? Maksudnya wajib bagi Allah ada sifat iradat. Jadi maksud iradat ni apa? Ada di zat Allah Ta'ala, sabit Allah tu nama. Bila Allah sabit nama, tentu ada musamma. Isim mesti ada musamma. Saya pernah sebut perkataan tu kan. Isim mesti ada musamma. Setiap nama mesti ada musamma dia. Arabnya bahasa ni nak tak nak, suka tak suka kena ambil tak. Setiap nama mesti ada tuan nama. Isim mesti ada musamma. Isim mesti ada musamma. Isim mesti ada musamma. Yang tu tak tahu saya pun tak dapat esok saya sepak kan. Maksudnya apa? Takkan tak reti-reti nak ambil benda-benda sikit-sikit macam tu kan. Bukan susah sangat. Isim kena ada apa? Apa? Musamma tu apa? Tak tahu. Itulah duk hayal lah apa? Kau ingat apa? Melaka. Sepak lagi. Betul. Kena ambil perhatian lah. Itulah nama belajar. Belajar ni dengar sekali tu pop. Faham. Itulah belajar. Tak belajar benda tu balik baik kerja cara kami mengaji. Ni main mengaji nak duduk 1000 tahun macam tak mau duduk je saja sebut bahasa-bahasa tu kan. Kadang nampak zahir macam bagus saja tapi macam tak kena je saja sebut-sebut macam tu kan. Siapa kena tu nasib lah. Apa cerita ni? Sifat iradat maksudnya ada sifat ni pada zat Allah Ta'ala. Kenapa faham zat? Pasal la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Allah ni nama, setiap nama sambung nama mesti ada musamma. Apa musamma ni? Tuan punya nama, empunyai nama. Siapa yang bila kita sebut nama tu akan dirujuk kepadanya, itulah dipanggil zat sesuatu. Marji'ul asma' wa sifat. Kalau kata kipas nama, mana kipas? Itu apa? Zat kipas. Kipas apa? Nama. Kemal mana Kemal? Kemal. Saya bukan tanya salah, mana Kemal? Itu nama. Semua berkat tengok hang. Kenapa? Ni zat Akmal. Macam mana boleh kenal zat dia? Ada nama dia, ada sifat dia. Macam tu mana tahu sifat dia? Sungguh jogging. Aktif berbasikal contohnya. Daripada Bekalan Hulu main lenggong berbasikal. Buat 3 hari. 3 hari pun sampai. 2 malam. Kampung Jong sekali, Gua Badak sekali, malam. Nasib baik tak masuk Gua Rimau. Tak sampai sini. Kita melawak tu menyambil. Nak sebut apa? Setiap nama tentu ada zat, tentu ada sifat. Tu prinsip dia. Jadi kita nak belajar ni apa? Nak belajar sifat Allah. Nak belajar sifat Allah siapa? La ilaha illallah. Nama Allah, sabit zat Allah. Tentu sabit sifat Allah. Tu je. Cara belajar ni simple saja.
Cuma nak terjemahkan dia dalam bab ketuhanan, pasal kita dengan Allah Ta'ala, Allah bukan hayal, bukan hayalan. Bahkan nak kata macam mana, nisbah kita ni nyata, dia lagi nyata pada kita, pasal dia lah yang menyatakan kita. Kalau kita ni zahir, kita tak zahir, dia lagi zahir daripada kita, pasal dia lah zahir kan kita. Boleh faham saya cakap kan? Waktu pun mahal tu, faham ke? Siapa zahir? Kita zahir ke dia zahir? Kalau kita zahir, dia jadi batin, dia zahir, dia batin. Itu satu hal. Tapi kalau kita zahir, siapa lagi zahir? Dia ke kita? Adakah kita dah belajar sampai kita faham bahawasanya dialah zahir, yang zahir itu tenggelam zahir kita, bahkan kita bukan zahir, kita dizahirkan oleh dia. Wa huwa adh-dhahiru wal batin. Best kan faham macam tu kan? Memang best sebenarnya faham ketuhanan. Tak ada benda lebih lazat atas muka bumi ni melainkan iman. Pasal Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul mai bagi iman, sabab iman. Jalan paling sedap sekali. Kalau kata makan paling sedap, mai Nabi Rasul apa? Ajak makan. Kalau kahwin paling sedap, Nabi Rasul datang cerita kahwin aja. Kalau harta paling sedap, Nabi Rasul datang cerita-cerita aja. Tak, Nabi Rasul datang semua cerita apa? La ilaha illallah. Kita belajar ni ilmu la ilaha illallah lah. Cuma kita belajar ni terlalu nipis, terlalu ringkas, terlalu sikit, terlalu dangkal. Faham pun alah cemetot, yang tu cemetot. Apa cemetot? Tak cemetot. Sikit, sitik. Cawa lah. Sikit sangat kan. Jangan di Urdu apa? Toda. Ada pun sikit. Toda. Very little, very little, very small amount of iman yang kita tahu dengan Allah Ta'ala. Tu pun rasa, aku iman hebat dah. Tak malu muka kita ni. Baik, di atas apa kita nak belajar, adanya sifat iradah. Lepas tu ada sifat iradah di zat. Baik, terjemah dia kehendak. Terjemah iradah kehendak, mudahnya. Baik, apa makna kehendak? Kehendak pada Allah Ta'ala bukan maksudnya Allah berkehendak. Dengan mana Allah nak sesuatu, subhanallah, bukan macam tu. Jangan buat bodoh. Pasal ada orang belajar tauhid, dia kata Allah Ta'ala ni Tuhan, betul dia berkehendak. Takkan dia nak pula. Kata dia tak kehendak pada sesuatu. Bukan hendak tu, hendak. Dengan mana memerlu, dengan mana fakir dan berhajat. Allah berkehendak tu dengan mana? Dengan sengajanya setiap apa yang ada ni dia buat dengan sengaja dia dengan kehendak dia, keputusan dia, dengan masyiah dia. Tu bahasa lain iradah adalah masyiah. Arada bahasa lain ni sya'ah. Ni bahasa Arab sambil-sambil. Kena belajar disiplin bahasa Arab juga, pasal tu yang belajar bahasa Arab tu. Arada sinonim seperti dengan sya'a. Ada biasa sebut sya'a. Ada biasa sebut apa dah tak sebut? Insya-Allah, sya'a, insya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Anda mengaji Quran, hafal Quran, ambillah faham makna sambil-sambil tu. Nak cerita apa ni? Nak cerita maksud kehendak ni bukan maksud berhajat, tapi maksud kehendak dengan mana masyiah, tu bahasa lain. Maksud kehendak ni dengan sengaja. Saya hidup ke dahulu, kalau arwah Pak Tehli dia guna masa ni. Allah ni sengaja skleng dia. Sengaja skleng. Boleh tak? Skleng. Payah orang Melaka lagi, payah nak bahas skleng. Apa dia? Memang dengan kehendak dia buat, bukan di atas terpaksa, tergagah, terkesan atas sesuatu, disebabkan oleh sesuatu, kerana sesuatu, ataupun manifestasi daripada sesuatu, ataupun dia terlupa, ataupun tersilap, ataupun tengok-tengok jadi macam tu. Subhanallah. Itu semua
lawan daripada iradah. Mustahil itu. Setiap apa yang berlaku mesti dengan kehendak Allah Ta'ala jadi. Sampai ada bab kita belajar dulu dalam bab usul ikhtiar, iblis pun jadi iblis. Pasal apa iblis jadi iblis? Allah yang memang kehendaki iblis jadi iblis. Satu iblis jadi iblis. Mana ada orang lain campur tangan untuk menentukan iblis jadi iblis? Walaupun itu Allah Ta'ala tak perintahkan iblis jadi iblis. Yang tu ada bab khas pula belajar. Jangan terkeliru perkataan kehendak tu, apatah lagi dengan izin. Saya ada sebut reminder itu sekali lalu saya sebut. Bab-bab belajar bab iradat ni, situ selalu tempat-tempat yang jadi masalah lagi dalam bab-bab ketuhanan. Sehingga dipahamkan benda-benda yang tak betul pun dia kata berlaku dengan izin Allah, dan izin tu dipaham redha. Sikit masalah. Jadi bahasa lain iradah izin. Tapi izin dengan mana menghendaki. Dia yang dengan kehendak dia, dengan keputusan dia, pilihan dia, sengaja seklen dia. Tu bahasa kampung ya. Bahasa ulu, belah petani apa bahasa tu? Sengaja seklen. Seklen ni sengaja lah. Kadang perlu juga bahasa-bahasa kampung ni, dia sedap tu. Apa nak cerita ni? Baik, apa makna sengaja? Apa makna iradah? Terjemah kehendak, yakni. Okey. Saya sebut dah huraian dah, tengok dia sebut. Berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengajanya Allah. Jadi Allah Ta'ala ada iradah, maksudnya setiap apa yang berlaku tu dengan kehendak Allah. Coronavirus ni berlaku siapa? Allah lah kehendaki berlaku. Takkanlah Allah Ta'ala tak kehendaki berlaku. Takkan dia tak tahu dan bukan ketentuan dia berlaku corona ni, dia pula merepek apa? Mestilah setiap apa yang berlaku datang kehendak dia. Cuma kalau sebut mestilah semua setiap yang berlaku tu tentulah dengan izin dia. Izin tu ten alert sikit. Memang tak kehendak, maksudnya sengaja Allah Ta'ala nak pergi jadi. Ya, sengaja. Allah Ta'ala dia buat satu, tak akan ada istilah-istilah dikerana-keranakan oleh satu-satu. Nisbah dia buat, bukan berkerana-kerana. Allah Ta'ala tak ada istilah dia buat satu atau berkerana-kerana. Yang berkerana itu sama ada ambil manfaat pada diri dia ataupun ambil manfaat pada diri makhluk. Ataupun terkesan, ada infialat, terkesan, ada sentimen kejiwaan terkesan dengan sebab sesuatu yang ada pada makhluk, maka Allah Ta'ala buat sesuatu tu pada makhluk. Subhanallah. Nisbah pada Allah tidak. Cuma untuk kita nak memahamkan proses sunnah Allah Ta'ala datangkan kat kita dalam bentuk reaksi dan tidak balas. Fazkuruni ya'azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Padahal bukan syarat untuk kita ingat dia baru dia ingat kita sentiasa dalam ingatan dia. Mana pernah dia lupa. Tapi nak dapat ingatan khas. Apa perintah dia? Fazkuruni azkurkum. Yang ada bab yang nak faham, ada teras akidah. Lepas tu apa further information dia? Kena faham perjalanan sabab-musabab tu. Allah Ta'ala dia tak hajat apa-apa buat kita. Tu dia suruh kita tu pasal kita tak dapat tidak mesti kena dapat perintah, suruhan dan larangan daripada dia yang menjadikan kita. Satu, dia suruh dan larang kita. Sikit kalau sebut dari sudut hikmah situ. Tadi saya sebut nanti melarat sangat kan. Sekali lalu sebut itu. Jadi maksud Allah Ta'ala ni ada kehendak, maksudnya berlaku tiap-tiap sesuatu dengan sengajanya Allah Ta'ala. Jadi bahasa sengaja ni bahasa lain masyiah. Semua berlaku dengan masyiatillah. Baik. Dah kata si iradat ni sifat ni berdiri sifat iradat tu pada zat. Istilah berdiri sifat di zat maksudnya sifat ni sungguh ada di zat. Itulah atas kita belajar. Yang ni senarai kedua, sifat ni dipanggil sifat ma'ani.
Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ni sifat yang memang sungguh sabit di zat. Macam mana sabit zat, macam tu sabit sifat ni tak boleh nafi sama sekali. Nafi satu daripada 7 ni kufur tanpa khilaf ulama. Alhamdulillah. Baik. Jadi tentulah sifat iradah ni berdiri di zat. Jadi nak fahamkan istilah apa? Allah nama tentu sabit. Oh, tak ingat ni nak tanpa tulislah, buatlah catatan sesuatu. Nama mesti ada musamma. Musamma tu bahasa lain dia apa? Zat, tuan punya, empunya. Tarikh saya ada sebut sekali lalu, Arab apa dia? Zat, marji'ul asma wa sifat. Tempat dirojok bila disebut satu nama ataupun sifat. Kita nak merojok ke siapa? Nama satu hal. Misal penyesat dia ni, tambah akhir zaman ni, memang kalau dia datang dia akan sesat totalnya. Saya sebut apa tu? Saya sebut apa tu? Sifat siapa tu? Sifat siapa tu? Sesat totalnya. Sifat siapa tu? Tak pernah belajar dia orang ni kot. Ya Allah, ya pengapnya. Sifat Dajjal tu apa pula? Menyesat tu sifat. Dajjal tu nama. Betul, ada nama, ada sifat, ada apa pula? Mesti ada musamma, mesti ada zat dia. Zat Dajjal tu, diri Dajjal tu dipanggil zat, dipanggil musamma, dipanggil rujuk ke siapa? Ada tawan tu dah gaduh nak jadi Perdana Menteri, dia letak jawatan dulu, nak jadi Perdana Menteri lagi. Tu apa? Sifat. Ada nama tak? Tak payah sebut, nanti marah ni. Tawan. The oldest prime minister in the world. Oh, the oldest prime minister. Tak faham sudah kan? Apa nak sebut ni? Bila ada nama, bila ada sifat, mesti ada sifat tu ke siapa? Siapa sifat tu? Kalau saya sebut tu lah, siapa saya dah tua, saya nak jadi Perdana Menteri, walaupun dulu saya letak jawatan Perdana Menteri. Siapa saya? Sifat mesti ada. Saya buat bentuk lawak bodoh-bodoh, budak-budak sikit lah kan, tapi itulah pelajaran dia. Jadi kita sebut la ilaha illallah. Apa? Allah ni apa? Nama. Ini nama? Siapa? Siapa dia Allah ni? Nama bagi zat yang wajibul wujud, dan pada dia mesti sifat kesempurnaan, yang dia saja boleh memiliki perbuatan pasal dia pemilik kuwah. Dialah yang menjadikan semua makhluk ni antaranya aku. Mesti kenal macam tu lah. Dan kenal tu baru ada interaksi, ada hubungan kita dengan dia. Sebut tu dengan qalbuka jan apa? Kenal tu, perasan ke dia. Pasal bila tak perasan dengan dia, tu yang istilahnya lalai. Padahal perintah Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin, don't ever you be a lalai man. Lalai person, jangan jadi orang lalai. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan jadi orang yang lupa dengan Allah. Banyak itu memang kita ada pelupa. Itu buat apa? Istighfar. Zikir, ingat balik, refresh balik. Macam mana mandi busuk, mandi lagi, kencing basuh lagi, lapar makan lagi. Kalau makan berulang-ulang, zikir tak ulang-ulang. Ingat Allah takkan tak ulang-ulang. Kenal Allah takkan tak ulang-ulang. Seronok dengan Allah takkan tak ulang-ulang.
Tauhid ke Allah Ta'ala takkan ulang-ulang. Takkan ulang-ulang kencing, berak, makan, minum, tidur. Itu je duk ulang-ulang. Ke Allah tak ada ulang-ulangan pun ingat ke dia. Satu kita disuruh banyak ulang apa? Ulang. La ilaha illallah. Ulang. Saya apa ulang? Ulang tu antara sebab dia taukid. Nak mengukuhkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulang pun dengan suruh sedar kita pada siapa yang kita sebut. Saya ngaji dulu ada tegur sebut, kita ngulang juga. Tapi bukan ngulang tu. Zaman saya ngaji kecil-kecil dulu, ada ustaz tu kita ngulang juga kata dia. Bukan ngulang la ilaha illallah. Ya television. Ya pasar malam. Zaman saya kecil-kecil dulu. Ingat lagi? Saya tak sebut nama Tok Guru tu kan. Kenal, orang ramai orang kenal. Dia kata, itulah kita punya duk ulang-ulang, duk zikir kita hari-hari. Ya television, ya pasar malam, ya cari makan, ya cari pangkat, ya mana ada ya Allah, mana ada. Yang tu berulang-ulang makan berulang, minum berulang, kencing berulang, berak berulang, pakai minyak wangi berulang. Tengok muka handsome berulang, senyum berulang, suka kena puji berulang. Ingat Allah tak berulang pun. Ni masalah kita lah ni. Saya sebut tu saya sekali lah kan. Jadi kita nak belajar disiplin ni supaya kita faham prinsip apa dia. Sebut nama kena ingat nama mesti ada musamma. Bahasa lain, nama mesti ada Tuhan punya nama. Nama mesti ada zat. La ilaha illallah apa? Allah ni apa? Allah ni apa? Nama apa? Nama khas bagi zat. Allah tu zat ke? Sebut. Tak, Allah bukan zat. Allah nama. Akmal ni zat ke? Kamal nama. Zat tu mana? Rojok ke siapa? Ni. Nama Akmal pula dengan tadi siapa ni? Orang baru ke? Baru dah. Cik Nurlah tak mari ni. Pasal kita cuti lah, takut dia tak mention. Kot ada ngaji-ngaji tak lain apa cerita ni. Itu kita nak faham apa tu lah. Kalau kenal tu apa? Ya Qadir, ya Murid, Allahu Akbar, macam-macam. Ya Alim, ya Ulu. Kita kenal tu lah. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ada benda yang kita pasal dah mangli selalu sebut. Dan kita pula sebut, dulu dah sebut macam tu, dengan kualiti yang samalah kita sebut macam tu. Itulah kat kita. Mudah-mudahan boleh ubah tu. Dan jalan nak ubah, ilmu. Jalan nak ubah ni, tarbiyah. Jalan nak ubah ni, latihan, mujahadah. Sebelum tu ilmu. Dan ilmu ni pun sepatutnya kena test. Tu yang saya kata tak dapat tanya tu sepak. Pasal sepatutnya kena test. Sepatutnya bila mengaji macam ni, saya tanya, nama mesti ada apa? Sifat mesti ada apa? Ni sifat apa? Nafsiah ke? Salbiah ke? Kenapa salbiah? Kenapa makni? Kenapa maknawiyah? Maknawiyah menunjukkan apa? Salbiah menunjukkan apa? Nafsiah menunjukkan apa? Baru kita tahu bumi langit tinggi rendah, baru tahu ngaji ke tidak, baru tu ambil perhatian, tak ambil perhatian, baru tahu faham tak faham. Memang soal ni salah satu uslub belajar. Soal adalah salah satu uslub belajar. Cuma bila live ni saya kurang lah untuk itu, tu pun tanya gitu lah kan. Tanya tu. Pasal memang soal salah satu uslub belajar. Kalau one way street aja, tu nampak je faham, tanya habis-habis bela apa pun tak tahu, tambah pula khayal. Ada orang cadangkan saya untuk buat soalan tu. Setuju buat soalan, nak tengok lulus tak lulus atas nama ahli sunnah wal jamaah. Takkan dah mati baru nak jawab soalan? Sebelum matilah jawab soalan, betul tak? Nak jawab soalan pun takkanlah masa soal baru jawab, bahkan sentiasa terjawab, sentiasa sedar dengan jawapan, sentiasa sedar dengan Tuhan. Tu ayat dia best tu.
sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala setiap tempat dan makan. La ilaha illallah. Allahu yuzki. Allahu yunamakum. Kena belajar, memang ada ilmu dia, memang ada belajar ilmu dia lah ni. Ilmu bab-bab tu lah ni. Ya Allah. Baik. Jadi kaedah kita belajar sifat ma'ani ni, cuma hari tu saya tak sebut mengikut prinsip apa dia. Satu, kena belajar sifat apa, nama sifat. Yang kedua, definisi sifat. Definisi tu kudrat sifat apa, iradat sifat apa, lepas tu fungsi sifat. Yang satu istilah dia ta'alluq sifat. Kudrat untuk mengada, kudrat untuk taksir, iradat untuk takhsis. Itu istilah. Satu dia sebut Allah Ta'ala menentu, dia menentu apa? Tu. Berdiri sifat iradat pada zatnya yang menentu ia Allah Ta'ala dengan iradatnya pada azali akan mungkinan. Allah Ta'ala atas nama sifat iradah, kerja iradah apa? Menentu. Kerja kudrat buat. Buat tu maksudnya mengada, meniada. Istilah Arab dipanggil taksir. Taksir. Iradat, kerja dia apa? Menentu. Menentu. Istilah Arab menentu ni dipanggil takhsis. Takhsis. Ingat? Ngaji jangan hayal. Itulah guna pen. Ni bawa pen asli je. Pen betul tak boleh bawa. Tak faham surah. Itu pun saya ngaji bahasa-bahasa Tok Guru je. Bawa pen asli je. Pen betul tak bawa, nak tulis ngapa tu? Bawa pen asli ke? Ke pen asli pun tinggal. Tak faham. Tak faham, ngaji lama sikit. Pen asli, nama mesti ada musamah dia. Aib sikit. Tak faham surah. Ada orang tak faham lagi. Serius saya. Kata dia apa benda orang tua ni dia sebut ni? Pen asli. Kalau arwah Pak Telu disebut pen pakar. Pen pakar. Kita lawak sikit, sorry sikit. Itulah guna kitab, buku catatan, tulisan. Catat tu lah. Apa kefahaman tu? Pasal tujuan catat supaya reminder. Tu pun bukan tunjuk ke orang, tengok buku catatan aku. Tebal ni dah aku ngaji dengan ustaz. Bukan hak tu. Dan tulis tu untuk supaya yang tu lekat sini faham. Ilmu bukan kat sini, ilmu kat sini. Kat sini pula nak pakai. Kemahiran tu nak dicapai. Bukan untuk tunjuk kata ni ilmu aku. Apa? Nak kira ilmu tu tokek kedai lagi banyak kitab. Sikit saya buat bahasa gitu. Jadi asal nak sebut prinsip kita belajar sifat Allah Ta'ala ni atas nama sifat mesti berdiri di zat. Itu definisi sifat, zat, af'al. Ada sekali lalu saya sebutkan milik, apa nak sebut ni, sifat. Bila sifat atas nama sifat, jenis satu ni nama nafsiyah, salbiah, ni ma'ani ni. Jadi semua tu terjemah sifat atas nama berkehendak ataupun kehendak. Berkehendak dengan mana mempunyai sifat kehendak. Kehendak pun dengan mana menentu. Menentu dengan mana sengaja. Bahasa lain menentu tu dengan mana takhsis. Pasal apa hang lelaki? Pasal apa kita lelaki? Yang lelaki lah. Pasal apa? Allah tentukan aku jadi lelaki. Pasal apa kita jadi manusia? Allah yang tentukan kita jadi manusia. Pasal kita apa kita duduk di Malaysia? Allah yang tentukan kita duduk di Malaysia. Macam mana hang pergi hulu mai pindah sini? Siapa panggil? Allah tentukan mai. Tentu mai. Ada orang tak pernah kenal datang sampai. Ada orang duk kenal tak sampai-sampai. Ada orang nak sampai tak sampai-sampai. Ada orang tak sangka boleh sampai, dah sampai. Ada orang nak sampai-sampai tak sampai-sampai. Siapa yang menentu? Siapa? Allah. Okey, yang tu satu hal, disiplin tu. Mesti nak kena mengenal. Di atas kita nak kena kenal dah mana? Taklif dia, apa dia suruh, apa dia tuntut. Kena faham tuntutan dia. Lepas tu dalam masa yang sama, dapat tak dapat apa yang diperintahkan kita untuk tuntut. Kalau dapat, Allah yang bagi kita dapat. Kalau tak dapat, tengok apa masalah menyebabkan tak dapat. Tu ada disiplin pula kat situ. Usul ikhtiar situ. Tapi tetap penentu tu Allah. La ilaha
ilallah, kena baik pun Allah Ta'ala tentu, jahat pun lain. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ada pelajaran itu. Ni pelajaran ni asas sangat ni. Pelajaran asas tu lah nak faham. Atas nama sifat, sifat berdiri di zat, sifat nama iradah. Terjemah dia menentu. Menentu. Berkehendak. Maksud kehendak tu dia buat dengan sengaja, bukan dengan paksa, bukan dengan terlupa, bukan dengan lalai, bukan dengan mangli. Subhanallah. Maksudnya dia dengan tentu dan kehendak dia dengan pasti. Dia menentu. Atau istilah Arab nama dia taksis. Tu. Sekejap. Boleh kan? Mana tertinggal tu, dengar saya ulang banyak kali tu. Ini dapat. Ada kitab yang memang khas sebut tu. Kitab kita dia tak sebut dengan istilah Arab. Saya sebut tu, mujur habis Ya, esok dengar kita Arab orang cerita je, boleh faham lah. Boleh faham lah. Boleh faham lah. Satu saya ngaji selalu untuk guru besar dia kata apa? Jangan sangka ngaji kita kecil, ikan kecil. Kadang kita pergi laut, duk sangka laut air banyak, ikan besar, dia tu dapat ikan milih. Dua mujur dapat ikan milih. Dia silap tak dapat apa, pasal laut terlalu besar. Baik pergi kat kecil, kolam kecil. Tambah, alah pergi kat Pak Market, tak ada air pun. Tunjuk ikan. Boleh kenal ikan yang ni sardin ni, temenung. Ni siakap. Ni ikan kayu. Ni ikan mayung, buah pi tu kan. Ni apa jenahak. Ni apa ni sotong. Ni lala. Ni kerang. Yang selalu dijual. Ni ikan apa? Ikan jaket. Ikan jaket. Ni uji Rashid. Ni uji Rashid pun dia orang jual. Contoh. Ni ikan terisi. Ni cecagu, ni ikan gelamo. Ni sebut ni. Nak sebut apa ni? Ni sebab nak tunjuk ikan tu. Nak cerita apa? Ngaji walaupun kita kecil. Tapi apa benda yang duk sebut tu benda besar. Janganlah biar berlalu begitu saja. Dengarlah. Itu yang mengaji itu kena fokus. Dan janganlah dengan sebab buat benda lain hilang fokus. Ngaji. Masa main, dah lah main-main. Main badminton buat main-main, pukul shuttle pun tak kena. Masa main buat main-main, mengaji buat main-main. Apa pun tak boleh. Alamak, macam buat lagi. Biar tak main, tapi mengaji lah mengaji. Kalau nak main, biar sampai jadi pemain. Nak memanah, sampai pandai memanah. Tapi janganlah sampai patah-patah, tapi terpatah lain. Kena kalau kata, boleh kena. No, aku nak nombor 8. Kat nombor 8 ni, bukan terkena nombor 8. Memang aku nak tunggu dekat tempat lain nombor 8 ni. Aku nak kat nombor 10 nya tu. Kat nombor 1 tau. Tepi sekali, belah kanan. Kena tu. Steady. Kemahiran dia. Walaupun permainan. Ini tembak pun. Saja saya usik-usik itu sikit. Itu tembak. Maksudnya main tak tahu skill, tak ada skill, mengaji pun tak ada skill. Ini buat pasal. Itu yang tak pandai-pandai tu. Dia bukan masalah Allah tak lagi pandai kan. Subhanallah. Allah Ta'ala tak pernah zalim sikit pun kat kita. Kita yang masalah tak belajar cara yang betul macam mana nak memandaikan diri kita. Sikitlah nasihat-nasihat macam tu kan. Pasal bab-bab iradat ni selalu yang tu lah, nak kena betul kita repair selalu bab iradat lah. Habis-habis lagi jadi bodoh, jadi jabariyah. Nak buat macam mana? Dah tentu orang Ta'ala, aku tak reti. Ngaji jangan tu, ngaji jangan tu. Nak buat macam mana? Takdir Allah Ta'ala azali lagi. Nanti saya tampar sekali. Memang Allah Ta'ala takdir azali, tapi Allah Ta'ala suruh nak mengantuk. Naik basikal tak ngantuk lah, cuma nak ngantuk. Aku ngantuk naik basikal. Tak ada pula. Jogging elok ya. Tak hayal pun. Cuma lagi pup langgar tiang elektrik. Ngaji janganlah langgar tiang elektrik. Ni lah ngaji langgar meja. Tahu langgar macam mana langgar meja? Tak tahu. Orang tu langgar meja. Ngaji langgar meja. Langgar meja, langgar kitab. Lari, jogging tak lari, tak langgar pula. Sikit menyambil. Baik, jadi atas dia kita nak ambil disiplin kitab ni,
Sifat iradah menentu mumkinat yang berlawanan. Atau istilah Arab berlawanan tu dipanggil mumkinat mutaqabilan. Mumkinat ni makhluk. Allah dia menentu apa? Dia menentukan makhluk dia. Menentu apa? Dia ada istilah nanti, jumpa nanti ada mumkinat mutaqabilat ni. Dia akan sebut sekali lalu senarai, kita akan bagi dengan rumusan. Situ dululah. Sambung nanti insya-Allah. Nak faham iradat. Disiplin ni sifat ma'ani, ada di zat. Setiap sifat menunjukkan musamma. Maksudnya sabit sifat ni di zat. Itu memang disiplin ilmu. Nama kuasa, berkuasa. Yang mana mempunyai sifat. Mempunyai sifat kehendak, iradat, bukan kudrat, iradat. Sekali lalu ada soal. Berkenaan kudrat, taksir bagi kudrat dan taksir bagi iradat, dia tak sama maknanya. Taksir yang pada hakikatnya bawa kepada majazi akli. panjang tu punya umur jumpa. Dia kedua-dua taksir kudrat iradat ini membawa kepada majazi akli. Betul? Tapi dalam murah dia berbeza pula. Murah pada taksir kudrat memberi bekas. Taksir bagi iradat pula membezakan. Betul? Ha? Nak tahu yang iradat. Nak tahu apa? Dia membezakan maksud taksir bagi iradat. Tujuan nak sebut majazi tak majazi tu buat apa? Majazi akli itu Kena soal tu bagus, tapi dia pun tak faham kenapa dia soal. nak tahu taksir bagi iradat maksudnya. Taksir bagi iradat itulah taksir mungkinat mutaqabilat tu. Bukan Taksir bagi iradat maksud dia taksis. Kalau atas tanya soalannya tu, taksir bagi iradat taksis. Bahasa lain, taksir bagi iradat menentu azali. Itulah taksir bagi iradat. Taksir bagi kudrat mengada atau meniada. Taksir bagi, kalau nak guna bahasa taksir bagi menentu adalah takhsis. Taksir bagi kudrat adalah ijad i'dam. Tu kalau nak guna bahasa itu. Faham? Boleh? Satu kadang membaca dengan dengar baik bagus mendengar. Membaca bukan salah, tapi takut baca kau tak faham apa benda kau baca dan apa tujuan kau baca, matlamat kau baca, dan kau tak tahu kau baca tu kau nak faham apa sebenarnya. Nampak macam faham, memang pernah lalu, tapi kau apa faham ke? Selalunya antara bahas kitab disebut macam ni. Allah Ta'ala buat semua makhluk ni dengan kudrat iradatnya. Betul? Allah buat ke kudrat iradat dia buat? Allah buat ke kudrat iradat dia buat? Takkan tak faham soalan, nak kena menampau. Allah buat ke kudrat iradat dia buat? Kudrat iradat buat, bukan Allah buat. Allah lah buat. Untuk kudrat iradat, kan semua ni berlaku dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Allah buat ke kudrat iradat buat? Bukan kudrat iradat ke? Itlak kan, sebut kudrat iradat majazi, tu majaz akli. Sebut kudrat iradat maksudnya sahib, pemilik kudrat dan iradat. Itlaq sifat wa iradatil mausuf. Itlaq sifat wa iradatil zat. Tak faham? Ngaji lama sikit. Yang tu yang kita nak faham usul-usul bahasa apa, supaya mentauhid Allah Maha Esa. Walaupun sebut sifat, hati kita musyahadah zat. Panjang tu kalau nak sebut tu. Ada redahan sebut majazi itulah. Situlah majaz akli tu. Majaz akli tu. Situlah tempat majaz akli. Kalau sebut atas kata taksir iradat, atas tanya soalan tu, taksir iradat adalah taksis. Taksir kudrat adalah ijad wa idam.
mengada namanya dia. Ada siapa tak berkenaan, dengar je lah. Kalau tak berapa faham kata dia, aku pening lah belajar. Pening lah, tak pernah belajar apa pun nak belajar. Pening lah. Saya tak pening pun. Okey, itulah sekali lalu. Masa saya jawab soalan, tak jawab pun nanti PM tepi. Sambil makan lagi cerita. Kami ngaji kan tidur. Lagi lain soal, lain pelajaran, lain soal. Lain. Sambung nanti kita nak sambung mungkinat mutaqabilat. Dengar elok esok. Jangan tak tahu mungkinat mutaqabilat tu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.